أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله. Ada berita sedih yang melanda kepada dunia yang perlu kita faham dalam ayat ini. Ikuti My Quran Time episod kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian? Saya mendoakan pada tuan-tuan yang berada di rumah bersama adik-adik yang berada di depan kaca TV, tuan-tuan yang berada di pejabat, berada dalam keadaan yang penuh tabah dalam kegawatan apa sahaja yang berlaku dalam dunia ini. Kita menerima berita tentang satu letupan di Beirut yang memberi berita sedih kepada kita sebagai seorang insan. Apatah lagi kita ingin agar keimanan ini tersebar di seluruh dunia dan kerosakan terpelihara. Inilah yang kita inginkan, yang kita doakan pada hari ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan. Walau apa sahaja yang berlaku, kita terus kena meneruskan dengan Al-Quran agar Allah memberi perlindungan, Allah melindungi pada diri, keluarga tuan-tuan, negeri, negara dan dunia ini dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita teruskan dengan Ustaz Tirmizi, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah ya, sihat, alhamdulillah ya Ustaz ya. Dalam berita yang sampai ya, letupan berjuta ataupun 2000 lebih tan ammonium nitrate. Itu istilah yang saya belajar dahulu masa di US dahulu, meletup di Beirut ya. Berita ini amat
mengejutkan ya kepada dunia, dan belum lagi dikenal pasti siapa, tetapi sudah pastinya kita nak melihat muka surat 43 ini sebagai satu ubat kepada jiwa kita yang sedih dengan apa yang berlaku. Moga-moga ayat dalam muka surat 43 ini akan memberi pencerahan lagi tentang siapa Allah dan apa yang perlu kita laksanakan. Sinopsis bagi halaman 43 pada hari ini bermula dengan ayat 257. Allah adalah zat yang memberi petunjuk kepada keimanan, yang akan melindungi kepada orang-orang yang beriman. Itulah isi kandungan ringkasan pada ayat 257. 258 kita akan melihat kepada kisah seorang penguasa, ya, seorang yang berkuasa, tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, tidak layak pun namanya disebut, tetapi siapakah beliau? Raja Namrud, dan kandungan kisah yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pada ayat 259 kita akan melihat pada kisah seorang individu yang diletakkan namanya Uzair, bagaimana keldainya yang mati kembali hidup, dan ini menunjukkan tentang satu perkara yang besar tentang hari kebangkitan. Mari sama-sama kita mulakan dahulu Ustaz dengan ayat 257 258 bersama tuan-tuan yang ada di depan kaca TV, yang berada di Facebook. Jangan lupa untuk share, kongsikan. Kita harapkan seluruh dunia dapat menyaksikan ayat-ayat ini dibacakan dengan penuh cantik, dengan penuh merdu, untuk diambil pelajaran agar rakan-rakan kita di Lubnan, di Beirut sana, mereka tetap juga masih bersabar dan terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat My Quran Time. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mulakan pada muka surat 43 ayat 257 dan 258, kita akan bermula dengan perkataan pertama, iaitu Allahu waliyul ladzina amanu. Sebelum kita dah belajar tentang hukum isti'azah, membaca ta'awudz ketika membaca Al-Quran, iaitu bila kita nak memulakan baca Al-Quran, kita disunatkan dan diperintahkan untuk baca ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika permulaan saja. Kemudian basmalah pula, hukum baca basmalah, kita ikut kaedah umumnya baca basmalahnya ialah setiap awal surah kita baca basmalah. Okey, sekarang kita nak bincang tentang basmalah ketika di pertengahan surah. Ketika di pertengahan surah, kita boleh pilih. Boleh pilih, maksudnya antum mukhayyar, maksudnya boleh pilih sama ada nak baca ataupun tak baca. Tak baca pun boleh, memadai, kerana dia di tengah surah. Seperti hari ini di tengah surah. Kalau nak baca pun boleh, tidak ada masalah. So, ulama beri satu kita panduan ataupun cara yang aula, ia lebih juga termasuk dalam adab yang baik. Kita tengok kita nak mulakan tu kalimah mana. Kalau kalimah yang kita nak mulakan kata-kata iblis, umpama waqala asyaitanu lamma, iblis berkata, itu sesuai kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, yang dhamma yang terakhir, perkataan yang terakhir disebut ialah syaitan yang direjam. Sesuailah dengan perkataan sebab tu, dan iblis berkata. Ayat Quran tapi di atas lisan mereka. Tapi kalau ayat Al-Quran yang mula dengan Allahu, macam semalam Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, ataupun dhamma yang menunjukkan pada Allah huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan, itu untuk aulanya, yang afdalnya kata para ulama seperti Dr. Aiman Suwaid hafizahullah yang masih hidup, ulama tajwid sekarang, dia kata aulalah kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kemudian ayat yang seterusnya kita mulakan kena dengan yang terakhir yang sebut tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. So ayat hari ini kita juga baca auzubillah dan basmalah. Mungkin ada penonton tanya, kenapa Ustaz Mizi ada baca auzubillah, ada yang baca basmalah, ada yang tak baca basmalah. Hari ini saya terangkan sedikit yang boleh kita jadikan panduan insya-Allah. Okey. Dua ayat kita akan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim. Terima kasih diucapkan Ustaz Tirmizi membacakan ayat yang amat penuh bermakna dalam kita menghadapi pelbagai cabaran dengan berita ya tentang letupan di Beirut yang melibatkan 2750 tan amonium nitrate di sana dan masih lagi dicari apa sebabnya Ustaz ya, tetapi ia mencederakan ramai orang dan sudah pastinya apa sahaja musibah yang berlaku ini kita membalasnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan agar rakan-rakan kita di sana Ustaz ya bersabar dan mendapat salawat daripada Allah dan juga mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perkara yang berlaku ini, ayat pada 257 ini adalah kesinambungan daripada ayat 256 ya. Kita tahu bahawa sebenarnya dalam Islam la ikraha fid din yang kita bincangkan semalam Ustaz ya bersama dengan Ustaz Tarmizi, iaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi orang Islam tidak mungkin akan paksa orang bukan Islam masuk Islam, satu, dan yang keduanya tidak akan membuat perkara-perkara yang bersifat teroris, bersifat meletupkan orang. Itu bukanlah panduan daripada agama ini ya, kerana kita ini perlu letupkan orang agar orang masuk agama Islam. Itu bukan idea daripada agama ini. Dan kalau ada yang katanya beragama Islam tetapi berbuat demikian, itu bukan panduan daripada Al-Quran ya. Dan lebih itu Allah nyatakan pada ayat 257, Allah pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya ya. Allah ini sebagai wali, ada dua istilah Ustaz ya. Di hujung surah Al-Baqarah nanti kita akan bertemu dengan istilah maulana. Okay. Ya, wali dan maulana, dia dua-dua ada kaitan. Tapi wali ini maksudnya adalah pelindung ya. Kalau maulana ini adalah yang melindungi dan akan membuat tindakan melindungi. Apa maksud bezanya? Kalau wali ini dia mungkinlah, kalau katakan saya Ustaznya, saya ini wali kepada anak saya. Saya melindungi anak saya, tetapi bukan setiap masa saya ini sebagai pelindung. Ada masa saya melindungi, kalau saya sibuk macam ni, saya mungkin tak sempat nak melindungi anak saya. Saya masih wali. Maksud ada beza wali disebut pada Allah dengan pada ayah tadi. Ya, okay. Jadi bila katakan pada ayah, saya sebagai wali, saya ni nak saya nak ada perasaan nak melindungi ya. Tetapi saya mungkin tidak dapat melindungi 24 jam. Dia kalau 24 jam itu maulana. Ya. Jadi bila Allah ini dari segi nak melindungi, memang Allah ini sifatnya nak melindungi kepada semua orang beriman, kerana orang-orang ini sentiasa menyerah kepada Allah SWT. Dan dalam masa yang sama, Allah ini adalah maulana. Setiap masa Allah akan buat apa sahaja untuk melindungi kepada orang Islam. Jadi apa yang berlaku di dunia Ustaz ya, sama ada di Palestin, ada di Beirut ataupun di mana sahaja, selagi namanya orang beriman, Allah itu maulana. Allah melindungi. Tapi ada yang kata, tapi kalau katakan ada yang meninggal,
kalau meninggal orang yang beriman insya-Allah ke syurga ustaz ya. Kalau dia masih hidup, moga-moga Allah juga lindungi untuk segera sembuh dan akhirnya dapat menyebarkan keamanan, tapi bukan dengan dibalas dengan letupan demi letupan ya. Jadi ini adalah Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, perkataan yang Allah gunakan di sini adalah daripada zulumat. Itu adalah plural ya, jamak daripada perkataan dhum, iaitu zulumat itu dalam bentuk plural tetapi nur itu dalam bentuk singular ataupun mufrad ustaz ya. Jadi dia macam mengapa kegelapan banyak, nur satu. Rupa-rupanya bila bercakap tentang Islam, bercakap tentang Quran, cahaya Quran ni satu je ustaz. Tetapi kegelapan ini ada banyak lapis. Ada banyak lapis ya. Maksudnya kalau orang bukan Islam, dia mungkin atheist, tidak percaya pada Tuhan, syirik, ataupun dia mungkin tidak beragama Islam. Itu satu kegelapan, beberapa lapis itu. Tetapi bila kita sudah beragama Islam pun juga ustaz ya, kita ada kegelapan kita. Kegelapan kita mungkin kezaliman yang ada, contohnya hasad pada orang lain ya, ataupun kita rasa bahawa kita ini malas untuk berbuat sesuatu, ataupun kita rasa bahawa kita ini ada sifat tamak dalam hidup kita. Itu juga semua adalah kegelapan. Malah kalau kita lihat dalam tubuh badan kita pun, kegelapan itu mungkin kadang-kadang mata kita ini membuat sesuatu yang zulm ya, iaitu contohnya mata tak digunakan ke arah kebaikan. Telinga, mungkin mata okey tapi telinga suka pula dengar perkara-perkara yang sia-sia. Itu semua adalah kegelapan demi kegelapan. Maka apa yang Allah buat sebagai wali, Allah akan melindungi kita dari masa ke semasa, keluarkan daripada semua kegelapan itu kepada nur. Tetapi kalau orang kafir, kalau ustaz cakap tadi Allah mula kan, perkataan pertama Allah, tapi kalau orang yang kufur, dia punya wali dia adalah tagut. Tapi Allah letak paling hujung kali. Tak layak diletakkan paling awal ya. Pasal apa? Kau hina. Kan lebih kurang begitu. Bila lokasi diletakkan hujung pun dia lebih kurang beginilah ustaz ya, kalau bagi ucapan. Kalau nama Fazrul Ismail letak paling awal, wah itu kira kan. Tapi kalau letak hujung tu penghargaan sah. Kalau dia hujung tu maknanya kurang sikit. Apatah lagi kalau boleh tak nak sebut. Kan, kalau boleh tak nak sebut. Jadi di sini Allah menyatakan orang kufur, kafir ini pelindung mereka adalah tagut. Kita dah belajar sebelum ini, tagut ini siapa? Iaitu sesiapa sahaja yang ada kuasa yang ingin menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu taala. Salah satunya ideanya suka menakutkan orang ya, berbuat sesuatu kerosakan. Itu yang dia buat. Dan apakah yang dia buat? Dia kalau boleh dia nampak orang baca Quran, orang beriman pada Allah, memperjuangkan keadilan, nur, dia nak bawa kepada kegelapan-kegelapan yang ada. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat ini sebagai satu terapi kepada kita, terutama dalam berita yang ada sekarang ustaz ya. Kita yakin bahawa kalau orang pegang kepada al-Quran, dia tidak akan membuat letupan sedahsyat itu ya. Dia tak mungkin secara tak sengaja ustaz ya, tapi kita doakan yang terbaik kepada orang beriman. Apatah lagi Allah mengingatkan satu kisah Nabi Ibrahim pada ayat 258. Apa Allah cakap? Tidakkah kamu memerhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim? Kat sini dah menyatakan bahawa orang itu berkuasa ustaz ya, tapi nama dia pun tak disebutkan. Ya, ulama menyatakan ini adalah Raja Namrud. Kaedah dalam al-Quran ni kalau nama itu tidak diucapkan, maksudnya kaedah itu ataupun karakter itu mungkin akan berulang lagi selepas ini. Jadi ada orang yang berkuasa, dia berhujah, dan hajah ini yang kita belajar maksudnya berhujah kalau boleh nak knock down kepada Nabi Ibrahim. Dia nak hancurkan Nabi Ibrahim dengan hujah je. Fi rabbihi an atahullahul mulk, dia ada kuasa. Kuasa ini adalah satu perkara kalau sampai tangan orang beriman dia amat bagus, tapi kalau sampai tangan orang tidak beriman ustaz, dia akan menghancurkan orang-orang di sekitarnya ya. Itu sebabnya bila peristiwa ini berlaku, kita tahu ini adalah berlaku di tangan orang yang berkuasa ya. Berkuasa tu tak semestinya pemimpin paling tinggi negara. Dia orang jadi doktor pun kadang-kadang dia rasa dia berkuasa, dia nak pergi tunjuk argue semua. Argue ya, pasal kuasa dia ada kaitan dengan ego juga ya. Betul. Ataupun kadang-kadang dia jadi tukang kutip sampah pun dia boleh ego juga ya. Jadi semua orang yang ada kuasa kalau tidak dipimpin dengan iman,
dia mungkin akan membuat kerosakan. Jadi apa yang dicakap pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kata iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku menghidupkan mematikan. Kata Namrud, aku menghidupkan mematikan. Dia kata begitu. Pasal apa? Dia ambil dua orang yang masuk penjara, seorang dia pergi bunuh, seorang lagi dia bagi dia hidup. Dia kata, tengok aku dah bunuh, aku mati. Seorang lagi tak ada bunuh. Tak ada bunuh. Jadi dia menghidupkan. Jadi kata Ibrahim, okey fine, okey. Nabi Ibrahim kata fa innallah, ya, sesungguhnya Allah ini mendatangkan matahari, ya, kalau kita tengok di sini Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Dia sebut minta pada Namrud, okey, tak payah nak pergi cipta matahari, terbitkan daripada barat saja. Kali ini apa yang berlaku kepada Namrud, fabuhita ladzi kafar, tercengang orang yang kafir itu, Namrud itu, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim. Nak ceritanya apa Ustaz? Zalim, perkataan 258 ini ada kaitan tadi dengan 257, iaitu bila seseorang itu selalu beriman pada tagut, tuan-tuan sekalian, ya, kesannya apa? Kezaliman atas kezaliman berlaku, hidayah akan habis. Kalau kita sebelum ni cakap tentang kalau kita tak ada hidayah tengah hari ini Ustaz, ya, ada di kalangan kita mungkin tak makan ayam, dia makan kepala monyet pasal tak dapat hidayah. Ya, kita rasa macam tak mungkin dia buat begitu. Tetapi sebenarnya kalau orang tak dapat hidayah, dia bukan sekadar makan kepala monyet. Dia boleh memonyetkan manusia yang ada, dia boleh bagi bom ke, dia hamburkan orang, dan ini adalah kesan bila hidayah tidak hadir dalam diri seseorang Ustaz. Memang ganas kesan bila orang tidak ada hidayah ini. Jadi itu sebabnya kita nak sama-sama Ustaz, ya, melihat kepada bahagian Nabi Ibrahim bercakap tadi itu, ya, bila Nabi Ibrahim kata qala Ibrahim fa innallah, daripada ayat itu sampai ke hujung, kalau Ustaz boleh ulang balik sebagai penekanan bahawa kita umat Islam adalah orang yang berdiri atas hujah, bukan atas perasaan atau kebencian. Sila Ustaz. Berdiri atas hujah, atas hujah. Masya-Allah. Kalau kita lihat ayat yang mula ni, alam dipanggil apa? Istifham, satu bentuk pertanyaan yang menghairankan. Sebab bukan bila Allah Taala sebut alam, satu pertanyaan bukan untuk kita jawab. Betul. Kalau kita nak bertanya, nak jawapan, tapi Allah Taala Maha mengetahui. Hairan sebab mereka ni bahas tanpa ilmu. Betul. Dengan Nabi Ibrahim. Dan sebenarnya kisah ini bila dia dah tanya itu, lepas tu Nabi Ibrahim kena baling dalam api. Pasal Nabi Ibrahim ada hujah. Orang ni tak ada hujah. Okey, fine. Campak dalam api. Main kasar lalu. Jadi sila Ustaz. Okey, kita baca 258. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayat 258 ini mencerahkan kepada kita Ustaz, ya. Bila Allah Ustaz cakap tadi alam tara itu maksudnya Nabi memanglah tidak ada pada zaman Nabi Ibrahim. Allah bawakan agar kita nampak betapa dahsyatnya seorang yang ada kuasa bila dia tidak berasaskan pada nur daripada Allah SWT, hidayah daripada Allah, dia akan membuat kerosakan. Ya, dia tercengang, dia dah kalah dah ni sebenarnya. Tapi kalah dia, lepas tu dia main kasar Ustaz. Main kasar. Dia campak dalam api Ustaz. Dia campak dalam api dan dia main cara fizikal.
dia main cara fizikal untuk menjatuhkan orang yang memperjuangkan keadilan. Jadi perkara ini untuk tuan-tuan yang kita berada di rumah, kita mendapatkan hidayah daripada al-Quran ini adalah untuk kita yang mungkin kuasa kecil, kuasa besar, kita nak pastikan kalau kita ada kuasa nanti ataupun kita berinteraksi dengan orang yang ada kuasa, pemimpin, kita nak pastikan pemimpin itu atas dasar hidayah. Bila atas dasar hidayah, maka dia jadi seperti Nabi Ibrahim yang memperjuangkan orang-orang di sekitarnya, bukan melanyak ataupun merosakkan orang-orang di sekitarnya. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan, mari sama-sama kita perhatikan, wali ataupun waliya, yang bermaksud pelindung ataupun penolong. Berulang 232 kali di dalam al-Quran. Maksud wali ini bukan sekadar kawan biasa-biasa ustaz ya. Bukan yang biasa-biasa. Kalau kawan makan minum itu kita tak gelar wali. Ya, ini kawan yang betul-betul bila kita ada masalah kita mengadu, yang rapat, ya, betul, yang rapat. Ketika senang, ketika susah. Ya, jadi wali yang paling pasti adalah Allah. Ketika senang, Allah akan bantu kita. Ketika susah, kita pun akan dibantu Allah. Syaratnya apa? Senang susah kita mesti jadikan perkataan Allah Al-Quran ini sebagai BFF, sebagai best friend forever. Jadi itulah yang penting kita beri perhatian, dan moga-moga pada dua ayat ini akan memberi semangat kepada kita. Kita mungkin tak boleh nak buat apa ustaz ya, kalau bercakap tentang nak tegur pemimpin ke apa sebagai banyak sangat, tetapi sebenarnya bila Quran sampai dia boleh membuat transformasi. Ya, itulah yang mentransformasikan Abu Sufyan pada zaman Rasulullah. Abu Sufyan ni ganas betul ni dekat Mekah ya, dia terlibat dengan perang Badar. Tapi bila sudah Fathu Mekah, bila dah masuk pembukaan Mekah, dia kembali kepada Islam. Inilah Abu Sufyan yang memperjuangkan orang-orang B40 ya, orang-orang miskin, orang-orang yang dia pernah lanyak dahulu, tapi bila masuk Islam dia memberi sumbangan kepada dunia. Harapnya kita menyambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita sama-sama ya melihat kepada ayat 257 258 sebentar tadi tuan-tuan sekalian, dan ayat 259 yang ada ini kita akan baca setengah muka surat, ada kaitan juga dalam peristiwa yang berlaku sekarang di Beirut. Mari sama-sama kita saksikan. Subhanallah, itu adalah apa yang berlaku kepada negara di kawasan Timur Tengah sana, di Lebanon ataupun di Beirut, di mana melibatkan 2750 tan ammonium nitrate ya, yang memberi kesan yang besar, yang kita doakan tuan-tuan sekalian agar rakan-rakan kita sana diberikan bantuan oleh Allah SWT. Dan bila kita melihat perkara sebentar tadi itu, runtuhnya bangunan-bangunan yang ada ya, dia akan melibatkan
banyak kesan-kesan sampingan pada orang di sana. Rupa-rupanya ia juga pernah berlaku suatu masa dahulu apabila dilalui satu kawasan oleh seorang insan pada ayat 259. Jom sama-sama kita baca, tapi sebelum itu kita nak bersama dengan tajwid Ustaz Tarmizi. Silakan. Insya-Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada apa yang saya mampu katakan. Ada peristiwa yang begitu menyayat hati kita semua. Hasbunallah, syukurlah Allah Ta'ala sebagai penolong kita dan akan lindung kita, insya-Allah. Allahu waliyul ladzina amanu, insya-Allah. Baik, saya nak jemput kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran seperti biasa kepada platform rasmi kita. Kita ada Facebook Sahabat Al-Quran my #Quran Time dan ada my #Quran Time. Juga boleh tonton di YouTube my #Quran Time Official dan boleh juga melalui di Instagram iaitu my Quran Time Official. Sama-sama kita bertemu di sana, insya-Allah. Baik, kita nak beralih seketika untuk segmen tajwid, yang mana pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi makhraj khas, iaitu disebut sebagai al-jawf. Apa al-jawf ni? Al-jawf bermaksud ruang udara antara tekak hingga ke mulut, antara tekak hingga ke mulut. Okey. Al-jawf ni satu makhraj, satu tempat keluar yang mana suaranya ini yashmalu, dia meliputi daripada kerongkong kita ni, keluar daripada kerongkong kita sampai ke rongga mulut. Rongga kerongkong sampai ke rongga mulut. Ruang itu disebut sebagai al-jawf. Apa huruf yang berada di al-jawf ni, disebut sebagai rongga ini, itu insya-Allah kita akan terangkan satu persatu selepas daripada episod yang akan datang ini. So hari ini makhrajnya al-jawf disebut sebagai rongga, di mana ruangnya itu ialah antara suara yang keluar di antara rongga tekak hingga kepada rongga mulut. Daripada rongga tekak hingga ke rongga mulut. InsyaAllah kita akan terangkan apakah huruf-huruf yang berada di makhraj al-jawf ini, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita belajar tadi tentang al-jawf, makhraj, tempat keluar huruf dalam kita menghadapi pelbagai berita yang ada. Kita tetap juga istiqamah. Inilah tali Allah, urwatil wuthqa, tali yang amat kuat yang Allah berikan. Kalau katakan saudara kita di sana yang dilanda musibah ini terus dibantu oleh Allah, sama ada muslim atau non muslim, Ustaz, bagi orang Islam kita amat prihatin kepada seluruh manusia, sehingga kan dalam Al-Quran ada perkataan ya ayyuhan nas, maksudnya Allah jaga seluruh makhluk. Bukan sekadar kita doa untuk orang yang beriman semata-mata, tetapi orang yang zalim di sana, tak kisahlah orang itu dia punya kad pengenalannya Islam ke tak Islam ke, kalau dia zalim kita minta Allah bantu, dafa' dan keluarkan orang yang zalim itu daripada negara yang merosakkan rakyatnya. Jadi kita nak belajar dan melihat pada ayat 259, bila kita melihat pada peristiwa tadi, Ustaz, hancur bangunan-bangunan kawasan situ. Dalam ayat ini kita akan tengok juga istilah hancur bangunan-bangunan itu nak buat apa selepas ini bagi kita daripada Malaysia dan juga bagi rakan-rakan kita di Lubnan sana. Jom Ustaz kita baca ayat 200. Ini ada kisah baru pula. Ada kisah baru. Tadi kisah Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus. Alhamdulillah. Ustaz sebut tadi Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim tak ada zaman tu. Jauh. Okey. Tapi Allah tetap menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim ni kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua. Sehingga kata para ulama, alam tara, tidakkah kamu melihatnya? Betul. Kata para ulama tafsir dan Ibnu Katsir, memang Nabi melihat kisah itu. Nabi melihat dengan matanya, tapi melihat dengan mata hati. Kerana mata hati ini lebih hebat daripada mata kepala kita. Sama-sama kita lihat kisah yang seterusnya supaya apa? Kita dapat ambil pengajaran. Walaupun kisah ini dah lama semua, tapi kita tetap mengambil kisah. Kerana kisah ni kalau kita tidak endah, maka dia hanya tinggal kisah teman-teman. Dan itu sebabnya tadi kita bawakan klip video tadi tu, Ustaz, sebenarnya kita tak berada di sana, tapi kita dinampakkan, kita dinampakkan agar kita lihat bahawa kalau kezaliman bukan atas dasar hidayah memimpin, rosak, Ustaz. Rosak. Dan kita nak sama-sama ambil pelajaran. Baik, sama-sama kita melihat kisah seterusnya daripada ayat satu ayat saja, ayat 259. Insya-Allah sama-sama kita membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim ayat 259 ini memberi semangat kepada kita memahami tentang betapa kalau kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ini malaikat, kalau ayat 30 sahaja malaikat mempersoalkan manusia yang diciptakan nanti adakah menumpahkan darah membuat kerosakan. Kita harap kitalah orang yang membaca Al-Quran yang tidak akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah, kerana menumpahkan darah ini adalah lambang kepada orang yang jauh daripada hidayah, ya. Dan bagi orang Islam kalau perlu berperang, ya, kalau perlu berperang pun sebenarnya itu untuk melindungi diri, bukan untuk, tak boleh Ustaz ya, nak merosakkan bangunan, merosakkan pokok wanita ke ataupun orang yang sedang berada di rumah ibadah, tak boleh. Ya, ada disiplin yang amat ketat. Malah sebenarnya pagi tadi saya berborak dengan seorang kor angkatan tentera, ya. Sebenarnya salah satu daripada perspektif Quran ini bukan suruh pergi berperang, tapi kalau boleh tentera menjaga negeri ini daripada berperang. Bukan nak bersedia pergi perang, agar jaga agar orang jangan berperang. Itu adalah satu kejayaan bagi kumpulan ataupun angkatan tentera apabila mengadakan ataupun menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Jadi dalam ayat ini bercerita tentang seorang insan, ya. Salah satu pendapat menyatakan ini adalah Uzair, ya. Dia berjalan melalui sebuah negeri yang telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Istilahnya khawiyatun ala urushiha. Maksudnya dia punya atapnya itu dah terlampau lama ditinggalkan, dah rosak sampaikan dah habis, Ustaz. Dan kalau kita tengok dalam klip sebentar tadi itu, dia dah roboh semua, hancur, Ustaz, hancur. Ya, jadi individu ini, Uzair ini, dia kata anna yuhyi hadhihi llahi ba'da mautiha. Ya, macam mana Allah menghidupkan balik selepas matinya? Bila hancur ni boleh ke Allah naikkan balik? Jadi bagi kita tuan-tuan yang melihat pada peristiwa di Lubnan itu, bolehkah, ya? Maka apa yang Allah jawab kepada individu ini, fa amatahullahu 100 amin thumma ba'athah. Allah matikan Uzair ini 100 tahun Ustaz. Kemudian dia dibangkitkan, bukan dihidupkan, dibangkitkan, ya. Ba'athah itu maksudnya dibangkitkan. Maksudnya apa? Maksudnya dia bukan, kalau lahir kan daripada baby lagi kan. Maksudnya yang Uzair jadi baby baru dia membesar balik, tak. Dia dibangkitkan semula. Jadi bila dia tengok dia macam biasa, ditanyakan pada dia, kam labith, berapa lama kamu dah tidur? Kata dia mungkin 1 hari ataupun kurang, ya, atau ba'da yaum. Kata Allah SWT, qala bal labithta 100 aman, ya, kamu dah tidur 100 hari. Cuba tengok kepada makanan dan minuman yang ada itu, lam yatasannah, tidak berubah. Jadi nak ceritanya makanan ini macam tak berubah. Betul lah dia cakap kurang 1 hari itu pasal makanan tak basi, Ustaz. Kalau kita ada susu kan, kalau kita letak 1 hari pun dekat luar, bukan dalam peti ais,
hancur kan, jadi berketul tu kan. Jadi dia tengok itu betul, tetapi wanzur ila himarika, dia tengok kepada himar kamu, walinaj'alaka ayatan linnas, dia tengok pada himar dia itu dah hancur ya, tulang-tulangnya dah habis hancur. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha, tulang yang dah hancur itu ya, kaifa nunshizuha, kami menyusunnya balik. Nunshizuha daripada perkataan nusyus, ustaz. Nusyus kan kalau dalam surah An-Nisa cerita pasal kalau isteri yang derhaka, dia tengah ni kan, itu namanya nusyus. Jadi bila nunshizuha maksudnya sini dia dalam keadaan kacau-kacau tu, kemudian Allah cantumkan balik, thumma naksuha lahma, letak daging balik semula, jadi himar hidup balik semula ya. Jadi bila berlaku perkara ini mengejutkan kepada Uzair, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir ya. Apa kesimpulan daripada Allah SWT, maka ketika telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dia persoalkan, bolehkah bandar yang hancur tadi itu bangun kembali ya. Kalau katakan kita melihat pada sejarah Nagasaki, Hiroshima ustaz ya, sebenarnya Allah boleh bagi izin untuk bangkit kembali ya. Itu satu, tapi lebih daripada itu, bangkit ini, ba'athah ini, adakah hanya di dunia? Itu satu ya, kita doakan pada rakan kita di Lubnan sana bangkit balik dengan pertolongan Allah, tapi lebih penting daripada situ, kita akan bangkit balik di akhirat nanti, di hari bi'athah, di hari kebangkitan. Pada waktu itu adakah kita sudah bersedia? Jadi kalau orang yang beriman, dia bersedia untuk bangkit balik, rindu pun nak bertemu Allah SWT, walaupun di atas dunia ini sahabat kita di Lubnan dalam keadaan yang amat duka lara ustaz ya, tetapi iman tetap perlu dipegang. Dan bagi kita yang berada boleh membaca Al-Quran ini, kita kena pegang betul-betul, kena pastikan orang-orang yang berkuasa, tuan-tuan yang berkuasa jadi pemimpin dalam rumah, luar rumah ya, tidak jadi seperti Namrud tadi ustaz ya, pada ayat 258 ya, di mana Namrud ini dia berhujah nak menyatakan saya ni hebat, dan bila dia dah kalah, dia pergi serang orang yang betul ya. Dan itu bukan kaedah orang-orang yang beriman. Orang beriman macam Nabi Ibrahim, bila dia berhujah kalah, lepas tu dia terus lagi bercakap lagi, terus lagi bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Kerana bercakap tentang wali tadi ustaz ya, Allah mengeluarkan daripada kegelapan pada nur. Nur Allah ni tak macam nur kita, cahaya lampu ataupun TV tuan-tuan ya. Kalau katakan saya ada ni, ini pointer ustaz ya, pointer dia ada, saya letak kertas kat sini. Kalau saya tekan pointer infrared ni, ada cahaya. Ada cahaya, tak tahulah keluar ke kat TV. Lampu okay. Cahaya. Lampu ada cahaya ya, warna merah ni. Tetapi kalau cahaya ini dekat kertas nampak? Nampak ya, ada gerak-gerak ni. Okey, nampak ke? Okey. Tapi kalau saya letak cahaya ini dekat TV kat belakang ni, ya, tak nampak ustaz. Ya. Cahaya ni tak nampak. Pasal apa? Cahaya infrared ini dia tak power, tak kuat macam cahaya dekat belakang. Dan kalau dalam hidup kita ini, kita ada cahaya ilmu kita, kita belajar, ada ijazah master, PhD, kita rasa kita dah ada cahaya. Tetapi bila kita baca Quran, cahaya daripada Al-Quran ini dia akan makan kepada segala idea-idea kita yang tak semestinya terbukti benar, yang perlu pimpinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah sekalian, harapnya dengan kita membaca daripada halaman 43 ini, sambungan daripada halaman 42 ada ayat kursi ustaz ya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah Maha menghidupkan. Allah bawakan bukti pada kisah Nabi Ibrahim, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha meneguhkan, menjaga. Pada peristiwa Uzair, Allah boleh menghidupkan dan Allah boleh establish, meninggikan, membina semula kita di dunia ini ya. Bandar Lubnan Allah boleh bantu insya-Allah, dan lebih daripada itu Allah boleh bina balik kita di akhirat nanti. Yang pentingnya apa? Bila Allah bawakan kisah ini nanti pada hari esok Ustaz, kita akan sambung lagi kisah Nabi Ibrahim. Allah nak bawakan apa ni? Bila kita yakin Allah ini Maha menghidupkan, kita tak bimbang kita ini dibunuh ataupun diserang oleh sesiapa. Kesan pada Nabi Ibrahim, kesan kepada Nabi Muhammad, kesan kepada kita ialah apa? Kita yakin bahawa saya mesti bersemangat dalam hidup memperjuangkan keadilan.
ya, saya perlu berjuang betul-betul, jangan bimbang pasal tak ada rezeki, ada orang yang akan kutuk saya, bunuh saya apa sebagainya. Nabi-nabi tidak rasa begitu. Pasal apa? Pasal yang betul-betul menghidupkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, ya. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, jadikan Allah sebagai perisai pelindung agar bebas daripada tipu daya syaitan, dan kita yakin bahawa kita ada pelbagai kegelapan dalam hidup, kita kena iktiraf, tapi selalu mohon pada Allah. Buntu, kabur, terus minta daripada Allah, jangan minta daripada taghut. Yang pertama. Yang kedua, jauhi kezaliman kerana ia akan menghalang hidayah. Ya, jangan buat kezaliman, jangan buat dosa, dah tahu kita taubat cepat-cepat, dan orang berkuasa jangan pertahankan kuasa untuk meneruskan kezaliman. Kerana apa? Kerana itu menghalang hidayah, dia akan merosakkan negeri dan negara ini. Dan yang ketiganya, banyakkan berfikir. Ya, kita banyakkan berfikir untuk menghargai kehebatan Allah menghidupkan, dan dengan berfikir itu akhirnya menjadikan kita lebih bersemangat untuk berjuang, dan itulah yang kita akan sambung pada hari esok. Moga-moga Allah jadikan kita orang-orang yang diberi cahaya pada setiap masa. Mari sama-sama kita doakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dalam surah ini Allah Taala perkenalkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pelindung bagi setiap orang-orang beriman. Kita kena faham di sana ada cubaan yang akan nak keluarkan kita daripada cahaya kepada kegelapan, tapi Allah lah pelindung kepada orang beriman, yang akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahayanya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di atas landasan Al-Quran dan landasan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا حي يا قيوم. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan, ya Allah, kepada cahaya iman, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kepada kami daripada kegelapan yang samar, ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak nampak, ya Allah, kepada iman, ya Allah, kepada cahaya agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada gangguan yang boleh merosakkan iman kami, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami dalam cahaya hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dalam negara kami, ya Allah. Allahumma ahfaz biladana wa biladal muslimin. Ya Allah, peliharakanlah negara kami, ya Allah, dan seluruh negara-negara umat Islam, ya Allah. Ya Allah, bantulah orang-orang yang lemah, ya Allah. Ya Allah, bantulah di kalangan orang-orang yang lemah, di kalangan orang-orang Islam, ya Allah, di seluruh tempat dan seluruh negara, ya Allah. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada keluarga mangsa, ya Allah. Ya Allah, gagalkanlah rancangan jahat daripada musuh agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan ya, mengabulkan doa yang kita bacakan sebentar tadi tuan-tuan, puan-puan, dan moga-moga Allah memimpin kita ke dalam cahaya, mengeluarkan kita daripada kegelapan-kegelapan. Banyak perkara dalam hidup kita nak membuat keputusan dalam rumah, di luar rumah yang keliru. Tetapi kita yakin bila kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memimpin kita seperti mana Allah memimpin Nabi Ibrahim, seperti mana Allah menghidupkan kembali dalam peristiwa Uzair dalam ayat 259. Kita ingin bersama menyebarkan perkara ini dalam kempen wakaf untuk ummah sebagai satu usaha. Sumbangan tuan-tuan akan dimanfaatkan untuk kita sebarkan. Tidak ada pilihan kecuali kita sebarkan hidayah ini. Kerana apa? Kerana kita melihat kekejaman daripada orang yang jauh daripada hidayah dalam klip sebentar tadi, yang kita harapkan tuan-tuanlah orang-orang yang menyokong, yang bersama walaupun satu sen dalam perjuangan ini, insya-Allah. Kita akan bertemu lagi ya Ustaz ya pada ulangan jam 5 petang pada 10 malam ya, dan 6 pagi. Ada yang mencadangkan di ruang komen, sebenarnya kalau boleh anjakkan masa ulangan. Tapi sebenarnya kita ada masa di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Jadi kalau kita ikut semua masa mencabar juga. Tapi kita doakan pada tuan-tuan boleh ikut mana yang terbaik. Yang pukul 12 ini insya-Allah boleh ya, tapi masa-masa lain mungkin di Facebook anytime. Platform kita banyak banyak Facebook, di YouTube ya, Instagram ya, insya-Allah. dan kongsikan. Tuan-tuan yang belum share lagi, tolong kongsikan sekarang juga. Kerana apa? Kerana kita nak menyampaikan mesej ini pada semua orang, anak muda, anak tidak muda okey, untuk sama-sama bersama My Quran Time, baca, faham dan terus beramal insya-Allah.